Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayah daripadanya dapat kita bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita sambung lagi perbincangan kita dalam mukadimah kepada mazhab Syafi'i ini. Kita tengok malam ini tuan-tuan, mutiara kata Imam Asy-Syafi'i. Mutiara kata Imam Asy-Syafi'i. Perlu ke kita nak dengar mutiara kata Imam Syafi'i ini kan? Kita nak tahu fiqh dia saja, bukan kita nak tahu benda lain. Yang bantu kita untuk ibadat ni fiqh dia saja kan. Tetapi tuan-tuan, inilah bagaimana kita ni mengambil sesuatu daripada para ulama. Kita ambil sesuatu daripada ulama tu, apa yang kita ambil? Bila kita pergi berguru dengan ulama, apa yang kita ambil? Apa benda yang kita ambil daripada guru ni? Apakah tradisi ilmu kita? Jadi bila kita ambil daripada guru ini, bukan kita ambil ilmunya semata-mata, tetapi segala apa saja daripada guru itu kita ambil, asalkan dia masih lagi dalam kebenaran syarak lah. Syarak benarkan perkara tersebut. Walaupun guru itu mungkin mengajarnya apa? Dia mengajarnya fiqh, mengajarnya tafsir, mengajarnya bahasa. Tapi bila kita berguru dengan seorang guru, kita ambil package, ambil akhlaknya sekali, ambil tutur bicaranya sekali. Inilah benda yang ada dalam tradisi ilmu kita orang Islam. Sebab tu dulu orang pergi belajar pondok kan, orang pergi belajar pondok. Sekarang pun ada lagi pondok-pondok kan. Jadi bila guru di pondok tu kan, orang pergi duduk pondok, mana bukan sekadar ambil ilmu untuk guru tu, tapi ambil semua. Macam mana guru tu bercakap, macam mana dia melayan pelajar, macam mana dia dengan masyarakat. Jadi anak murid ni tengok semua, ambil akhlaknya, tengok tutur bicara tu guru. Walaupun dia pergi belajar ilmunya kan, ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu itu, ilmu ini kan. Jadi setiap apa yang dibicarakan oleh ilmuwan itu, ulama itu, tok guru itu, kita ambil semuanya, dicatat semuanya, gitu. Dan itu juga menunjukkan daya intelektual seorang guru tersebut kan? Bukan sekadar guru pondok lah kita kata kan. Asalkan dia guru di universiti pun ada guru-guru juga, mereka ni pun sarjana juga, ilmuwan juga kan. Jadi bila pelajar pergi, tapi kadang-kadang ialah pelajar ada yang tak ambil benda tu, kan. Dia tengok okay, pergi universiti ke, kita daftarlah kursus ni, nanti
tiap hujung semester aku tahu aku dapat A. Kan? Sebenarnya yang kita kena ambil daripada guru itu semuanya. Dan guru pun kadang-kadang ada juga yang kita kata apa, mungkin melihat tanggungjawab dia, aku yang penting mengajar saja dalam kelas. Kan? Aku dibayar gaji untuk mengajar. Luar aku nak macam mana, itu aku punya hal lah. Kau jumpa aku kat luar, kan? Contohlah, aku ni wah-wah ke apa ke, yang penting aku masuk kelas on time, aku mengajar, korang berjaya dah. Itu bukan dalam tradisi ilmu Islam. Kalau orang dalam pendidikan dia kata apa, siapa itu guru? Kan, doktor mungkin ada di kalangan yang ada di sini, mungkin bekas guru kan, guru pencen kan. Apa itu guru? Dia kata guru itu adalah seseorang yang menggurui segala-galanya. Guru itu adalah seorang yang menggurui segala-galanya. Kita tengok sahabat, macam mana mereka dengan Nabi. Dengan Nabi itu mereka catat semua. Ucapan Nabi mereka ingat, perbuatan Nabi. Nabi buat macam mana tingkah laku, perilaku Nabi. Yalah, tentulah Nabi ini pembawa syariat, tentulah meritnya itu tinggi. Kan, segala perbuatan tindak tanduk Nabi itu adalah merupakan wahyu. Selagi mana benda itu dalam bentuk syariat, kan, maksudnya kalau dia terkait dengan ibadat, itu wahyu. Itu wahyu daripada Allah. Kalau terkait dengan ibadat, itu wahyu. Ada benda yang Nabi buat sebagai sifatnya sebagai seorang manusia. Ada juga cara apa? Cara makan dia, cara Nabi makan tu kan, cara Nabi duduk, itu bukan syariat. Kalau kita nak ikut, tanda kita cintakan Nabi, sayang ke Nabi, okay. Tapi itu bukan syariat. Maksud saya syariat ni ada nilai ibadahnya. Macam kalau solat, ya kita kena ikut cara Nabi ajar. Puasa, ya. Zakat, haji, semua memang dalam ibadat kita kena ikut apa yang Nabi ajar. Tapi benda selain ibadat, kita tak mesti ikut. Tapi kalau kita ikut, itu adalah kesempurnaan cinta kita kepada Nabi. Jadi sahabat bila berguru dengan Nabi, tengok semua yang Nabi buat. Dan begitulah guru. Seharusnya seorang guru itu dia dilihat contoh dalam segala segi. Segala segi itu dia adalah contoh bagi murid dia. Dia nak murid tengok, tu guru ni macam ni, Masya Allah. Sebab tu orang kalau pergi belajar di pondok, kalau sistem tradisional tuan-tuan kan, dia bukan pergi ambil ilmu semata-mata, tapi ambil semuanya daripada tok guru. Maknanya cara akhlak tok gurunya, kan, tutur bicaranya macam mana, itu semua tu diambil oleh murid tadi. Dan itulah cara guru yang betul. Dan ini tak ada dalam tradisi ilmu selain Islam, tak ada. Selain Islam tak ada. Sebab tu tak kisah, mereka tak masalah. Kalaulah seorang guru tu dia ilmuwan hebat macam mana pun, kalau kita jumpa dia, contohnya kita jumpa dia minum kan, mabuk ke, dia ada dekat Kaabah kat mana-mana ke, dia mabuk, dia minum, kita kata tak ada apa-apa, itu hak dia, itu peribadi dia. Tapi dalam tradisi ilmu Islam kita tak boleh begitu. Kan? Salah kalau seorang guru itu tidak menunjukkan nilai-nilai akhlak yang baik, walaupun dia bukan mengajar bidang agama. Dia kata, ni aku bukan ustazah, aku bukan ustaz, aku guru matematik, aku cikgu muzik, aku cikgu sains, aku tak terikat dengan nilai-nilai akhlak ini kan. Jadi salah lah. Jadi guru itu mesti menjadi contoh, menjadi tempat anak murid bukan sahaja mendapatkan ilmu, tapi semua sekali. Anak murid tengok macam mana guru melayan dia kan. Itu semua tu anak murid belajar daripada guru tersebut.
Jadi begitulah persisnya juga Imam Syafi'i ini, oleh kerana beliau seorang ulama sarjana ulum yang hebat. Kehebatan, apa bukti kehebatan beliau? Sampai sekarang orang masih mempelajari kitab beliau. Beratus, bahkan mungkin dah ribuan, pastinya ribuan ulama sarjana yang lahir daripada madrasah beliau, aliran beliau, kitab beliau dikaji, masih diajarkan. Jadi seorang ulama yang hebat. Tuan-tuan, kita ni kalau meninggal, berapa hari orang sebut nama kita? Berapa hari lah orang sebut nama kita? Kan? Paling-paling jauh disebut nama kita setakat cucu kita lah, tuan-tuan. Paling lama dah tu cucu lah kan, disebut nama bin bapaknya kan. Katalah nama cucu tu Ali lah katakan, bapaknya Abu, toknya Ahmad, Ali bin Abu bin Ahmad. Takat cucu lah. Dua generasi. Habis cucu, habisnya cucu pula besar, dia pula dapat anak, nama kita dah hilang dah. Kan? Bapak dia je meninggal, kita pun dah tak ada dah dalam sebutan dia. Itu baru kita sebut, tuan-tuan. Jadi ini masih lagi orang kenal ilmunya, masih disebut-sebut orang. Subhanallah. Ini satu anugerah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Syafi'i seorang yang alim dalam bidang ilmu fiqh. Beliau juga terkenal dalam sastra Arab, dan ilmu-ilmu yang lain. Beliau juga seorang yang bijak. Nasihat-nasihat beliau mendapat sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai. Antara kata-kata dan nasihat Imam Syafi'i adalah, pertama, apa nasihat beliau? Kata beliau, belajarlah ilmu fiqh sebelum kamu menjadi ketua, dan apabila kamu menjadi ketua, maka tidak ada jalan lagi untuk belajar. Belajarlah ilmu fiqh. Belajar ilmu fiqh sebelum kamu menjadi ketua. Maksudnya nak belajar fiqh ni, belajarlah zaman anak-anak lagi, zaman remaja lagi belajar. Besok kamu dah kerja, kamu dah sibuk, kamu jadi ketua jabatan, kamu jadi itu, jadi ini, dah tak ada masa dah kamu nak belajar fiqh. Takkanlah saya bukannya nak jadi ustaz kan? Saya engineering. Kalau saya jadi bos pun esok saya bos kepada syarikat engineering kan? Jadi kalau awak jadi bos, takkan awak jadi bos dekat bilik mesyuarat saja. Bilik kalau menjadi bos dekat bilik mesyuarat, memang ramai bos-bos macam tu. Tapi kita nak bos itu, dia boleh juga memimpin organisasinya di surau. Ada majlis kan, di suraunya, bos jadi imam. Walaupun dia bidang apa, saya engineering, tapi adalah belajar fiqh sikit, tahulah nak jadi imam ni macam mana, boleh baca Fatihah. Itu akan lebih dihormati oleh anak-anak buahnya kan? Jadi bukan sekadar untuk dirinya sendiri. Ilmu fiqh ni ada yang fardu ain, macam solat, puasa, zakat, haji, itu fardu ain. Ada yang fardu kifayah kalau terkait dengan contoh pengiraan zakat, itu fardu kifayah. Kena ada orang yang mahir dalam mengira zakat supaya boleh dirujuk oleh umat ini. Belajar apa, matematik, sains, apa semua tu, itu ilmu tu fardu kifayah. Jadi Imam Syafi'i suruh belajar. Besok kalau kamu jadi ketua, kamu dah tak ada masa nak belajar fiqh. Tak ada masa dah belajar fiqh. Yang kedua, kata beliau, menuntut ilmu adalah lebih baik daripada solat sunat. Ya, betul. Menuntut ilmu tu lebih baik daripada solat sunat. Sudah tentu tak dapat menandingi solat fardu, tapi solat sunat dia boleh. Jadi menuntut ilmu tu lebih baik daripada solat sunat. Ini jadi kat dunia ini tak ada satu amal yang lebih baik berbanding menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni satu jihad, ada kelebihan yang sangat besar.
Dan tak ada tamadun yang memberi penekanan kepada ilmu sebagaimana Islam memberi penekanan kepada ilmu pengetahuan. Jadi sebab tu Imam Syafi'i kata menuntut ilmu tu lebih baik daripada solat sunat. Sebab apa? Kalau solat sunat, kenapa? Solat ni kan bukan kita mengabdikan diri kepada Allah. Betul lah. Tapi manfaat solat sunat tu baliknya kepada siapa? Kepada diri kita. Kepada diri kita. Tapi kalau menuntut ilmu, manfaatnya akan pergi kepada diri sendiri dan orang lain. Sebab tu dia kata syaitan itu lebih takut kepada seorang alim yang tidur berbanding seorang abid yang sedang beribadah. Kalau ada dua orang, satu orang alim dia tengah tidur, satu orang abid ahli ibadah tengah sembahyang, tengah solat dia. Siapa syaitan lebih takut? Syaitan lebih takut kepada orang alim yang tidur tu tadi. Orang alim yang tidur tu syaitan lebih takut. Okay? Sebab orang alim ni dia sentiasa hidupnya dalam ibadah. Maksudnya apa? Kalau fikirnya tentang ilmu. Apa masalah? Apa orang tanya ni kan? Apa benda nak kaji? Apa benda tengok masyarakat ni? Apa masalah masyarakat? Apa benda nak tulis ni? Dia tulis buku atau buat kajian. Zaman sekarang mungkin orang buat kajian, buat itu. Apa nak cakap hari ni? Apa isu dalam masyarakat sekarang ni? Apa viral? Sekarang zaman viral kan? Apa benda ni? Orang duk sibuk dekat media sosial. Jadi orang alim ni kena bersuara lah kalau benda tu tak betul. Ni benda tak betul, sedang tersebar. Jadi fikirnya tentang nak betulkan masyarakat, nak bagi kefahaman masyarakat. Sebab itu Dr. Said Ramadan Al-Buti rahimahullah, seorang ulama besar Syria yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Beliau ini pernah ditanya kepada anaknya Dr. Taufik Ramadan. Dia kata, orang tanya dia, bapak kamu ni kat rumah dia buat apa kan? Yelah, orang nak tahulah orang alim ni kan macam mana kehidupan dia kan. Kitabnya banyak kan, mengajar sana mengajar sini. Dia kata bapak saya ni, dia kata kat rumah dia ada satu bilik untuk dia. Setiap kali kalau aku masuk bilik tu, aku akan tengok bapak aku ni sama ada dia membaca, atau dia menulis, atau dia solat, atau dia berzikir. Inilah 4 benda yang aku tengok bapak aku buat di bilik dia kan. 4 benda ni je: menulis, membaca, solat, zikir. 4 benda ni je. Benda lain tak ada ke? Tak ada nak tengok status ke, FB ke, Instagram ke, TikTok ke, apa ke. Memang tak ada lah tuan-tuan. Memang tak ada lah. Ada apa, Maulana apa disebut, seorang ulama di India, namanya Abu Hasan Ali An-Nadwi. Abu Hasan Ali An-Nadwi, ulama India, hebat. Buku-bukunya hebat. Beliau ini apa rutinnya apa? Pagi mengajar, lepas zuhur menulis, petang jumpa orang, orang datang nak jumpa. Waktu petang, waktu dia terima tetamu, orang masyarakat datang, tokoh-tokoh masyarakat datang jumpa, nak minta pandangan, nak tahu pasal hukum, macam-macam lah kan. Dia duduk di India sana. Malam apa? Malam tengok berita. Malam tengok berita. Ini zaman-zaman belum ada media sosial ni kan, belum ada internet. Beliau meninggal dunia, saya ingat tahun 2000 macam tu, tahun 2000 atau 2001 lah meninggal dunia. Itu rutin dia macam tu. Pagi
mengajar, lepas zuhur menulis, petang jumpa orang, malam tengok berita. Tengok berita tu tujuannya apa? Supaya ada maklumat tentang macam mana hal ehwal umat Islam di negara dia dan juga di seluruh dunia. Dapatlah berita, oh okey, ni oh sekarang tempat ni tengah ada musibah, oh tempat ni ada perang, apa semua. Maknanya ini kehidupan para ilmuwan. Itu kerja mereka. Jadi solat sunat itu baiknya untuk diri dia, solat sunat. Tapi kalau ilmu, untuk diri dia pun dapat, untuk orang pun dapat. Jadi menuntut ilmu ni kita kena sentiasa galakkan. Tapi jangan galakkan dari sudut material. Contohlah tuan-tuan kan, yelah bukannya betul lah kalau kita ada anak-anak, kita nak dia belajar. Dia nak belajar tu apa? Kita naklah besok tu dia ada kerja yang baik untuk diri dia. Tapi bukanlah itu semata-mata. Kadang-kadang ialah saya duduk di Universiti Islam Selangor ni. Ni nama baru lah tuan-tuan kan. Dulu kuis lah kan. Sultan dah perkenan nama baru, dia jadi universiti, alhamdulillah. Jadi bila kita duduk kat universiti ni, mak bapak datang kan, hantar pelajar. Kadang ada soalan dia tanya ni, besok anak saya ni boleh kerja apa ya? Kan? Yelah, baguslah soalan tu tak ada keprihatinan seorang ibu dan ayah kepada anak. Betul lah, semua orang nak anaknya besok kerja kan. Semua orang macam tu. Tapi jangan terbatas setakat tu je. Jangan terbatas setakat itu. Tengok juga dari sudut ialah benda-benda lain juga. Ialah kerja ni bukan semua orang pasti akan bekerja dalam bidang dia. Tak juga. Tonton tengok orang bisnes, orang berjaya dalam bisnes tu, tanya pendidikan dia apa. Oh saya dulu business administration. Oh saya dulu business management. Orang bila belajar business management tak buat business, tak jadi usahawan berjaya pun. Berapa ramai orang ambil kursus bisnes yang dia berjaya dalam bisnes. Yang kita jumpa orang-orang yang tak ada background bisnes pun, tapi berjaya dalam perniagaan. Jadi bukan mesti seorang tu bekerja dalam bidang yang dipelajari. Satu ketika saya adalah jawatan sikit dekat universiti tu, jadi ketua program. Ketua program ni, pelajar-pelajar dia akan datang jumpa kita untuk mohon pengecualian kursus. Kalau dia dah belajar kat universiti ataupun masa dia diploma, dia dah belajar kursus tu, jadi bila dia sambung degree, ijazah, kursus tu dia tak payah ambil lagi. Jadi saya menilai masa tu. Jadi satu ketika ada satu orang budak perempuan datang. Dia datang jumpa saya, bawalah borang kan. Jadi biasa kita akan tanyalah, oh awak ni belajar mana ni kan? Dia kata saya belajar kat universiti sekian, luar negara lah, negara Arab. Universiti sekian. Oh iya ke? Lepas tu kenapa tak habiskan kat sana? Awak dah tahun berapa? Saya dah tahun 3. Oh dah habis tahun 3? Dah, tinggal berapa lagi? Tinggal setahun lagi dah habis. Lepas tu kenapa awak balik? Bapak saya suruh balik sebab bapak saya kata sana tak iktiraf. Bila tak iktiraf, ialah kita faham lah, bila tak iktiraf, nak kerja dengan government memang tak dapat lah. Jadi saya pun cakap lah kat dia, ruginya lah awak ni kan, awak tinggal setahun lagi, habiskan je lah kan. Awak habiskan je belajar kat sana setahun, lepas tu awak balik sini, awak sambunglah master, buat master kat sini. Nak sambung master tak ada masalah. Awak cuma tak boleh kerja kerajaan je, swasta semua awak boleh kerja. Jadi tengok muka budak perempuan tu, saya nampak dia sebenarnya dalam kesedihan lah sebenarnya kan. Sepatutnya dia kalau ikut tengok gaya mukanya tu memang nampak dia macam protes jugalah keputusan orang tua dia kan. Jadi tak lama lepas tu mak dia telefon saya. Kan, mak dia telefon. Dia kata, ustaz saya ni ibu kepada pelajar sekian-sekian. Oh ya puan, kenapa? Apa saya boleh bantu kan? Macam ni lah ustaz, saya pun tak tahulah anak saya ada cakap. Dia kata ustaz kata pergi je lah, habiskan kat situ. Itulah saya pun serba salah lah.
Tapi inilah ayahnya kata, balik je sini, belajar kat sini, sebab kat sana tak iktiraf. Maksudnya Malaysia tak iktiraf sijil tu, nanti nak kerja semua susah, kan? Saya pun tanya, puan dulu belajar mana sebab cara dia bercakap tu macam orang belajar agama lah. Dia bahasakan suami dia tu Walid. Walid tu kita tahu lah, Walid ni orang ada belajar agama ni kan. Dia kata ni Walid dia ni kan, suruh balik apa semua. Jadi saya kata, puan dulu belajar mana? Dia kata saya belajar dekat Azhar dulu. Oh, bidang apa? Saya bidang syariah. Oh, suami pun sama juga, Azhar juga. Oh, ya ke? Oh, bidang syariah. Saya kata macam ni lah puan, anak puan ni sayang puan, tinggal setahun lagi nak habis belajar, habiskanlah. Lepas tu datang sini, sambunglah, kan? Yelah, saya pun macam tu juga. Tapi Walid dia nanti kata tak dapat kerja apa semua kerajaan. Saya kata kerajaan je susah, tapi kalau swasta insya-Allah ada rezeki dia. Saya kata kalau tuan, kalau kita, saya kata kan, kalau kita yang belajar ilmu bidang syariah tak yakin rezeki daripada Allah, siapa lagi nak yakin? Itu ayat kesimpulan saya bagi. Saya cakap begitu. Saya kata kalau kita yang belajar syariah pun tak yakin rezeki pada Allah, siapa lagi nak yakin? Betul tak? Kalau orang yang belajar agama pun tak yakin rezeki pada Allah, siapa lagi nak yakin? Kan? Lepas tu saya tengok budak tu dah hilang kan? Tak ada dah. Kan? Tak ada dah. Kalau ikut kan, rugilah. Universiti rugilah kan, pelajar ni dia nak daftar bawa masuk duit, dia belajar, rugilah kan untuk universiti. Tapi kita melihat maslahat dia. Kebetulan saya tanya pula, macam mana anak puan ni, macam mana dia ni jenis macam mana, aktif apa dia ni? Dia ni kalau balik cuti start, dia kata tak duduk diam kan, ada je kerja dia, bawa ke sana kemari, pergi kantin lah. Saya adalah kata adik-beradik dia apa, buat bisnes, tolong bisnes apa semua. Dia drive kereta apa semua, memang tak kerti duduk diam. Saya kata puan, kalau di sini anak puan, tak payah risaulah puan, insya-Allah kalau dia tak dapat kerja kerajaan pun dia tak risau, pandai dia nanti. Mana orang jenis tak kerti duduk diam, bukan jenis nunggu je kerja government tak dapat, biarlah, yang penting aku nak kerja kerajaan juga. Jadi orang karakter macam ni, ada jenis karakter ni kita nampak orang macam ni tak ada hal lah, dia campak mana pun boleh hidup. Sebab jenis ada karakter macam tu, bukan jenis yang duduk macam mengsuap kan. Kita kena bercakap, kena begini, kena beletih kat dia baru nak bergerak. Yang itu kita risau juga lah kan. Tapi kalau jenis macam ni, tak payah risau lah. Ya, itulah yang kita nak faham kan. Maknanya jangan letakkan soal kerjaya itu sebagai keutamaan lah. Tapi kita nak lihat proses mendapatkan ilmu itu. Proses mendapatkan ilmu tu satu benda yang penting. Sebab tu Dr. Abdullah Nasir Ulwan, seorang tokoh ulama Syria, dia kata apa? Janganlah jadi golongan-golongan yang menuntut ilmu untuk memenuhi syahwat. Mereka pergi menuntut ilmu, tapi yang dipenuhkan tu syahwat. Ini kalau bidang ni, macam mana ya? Ini bidang ni bagus, nanti kau kerja, nanti gaji kau ribu-ribu. Wah, kan? Bila dapat gaji dah terbayang dah. Dapat gaji, fresh graduate, 2,500. Wah, boleh beli kereta keluar terus, Honda, Toyota, boleh beli iPhone, kan? Installment, iPhone baru, iPhone 14 Pro. Macam-macam lah dia punya mimpi-mimpi indah dia kan. Sebab tu tuan-tuan, dalam statistik, majoriti yang muflis tu 30 ke bawah. Majoriti yang muflis, di setiap muflis tu adalah umur 30 dan ke bawah. Belia, ramai muflis. Sebab apa? Dia dapat gaji 2,500 tu dia rasa macam dah orang terkaya di dunia. Bank pula telefon, cik, kami tawarkan kredit card dengan plan pembayaran mudah.
kan? Okay, tidak ada charge tambahan dan tersembunyi. Macam-macam lah dia promosi kan. Awak pun pergi sana, oh tak apa, kena pula ada girlfriend ke apa ke, mestilah minum-minum apa semua kan, mesti bawa restoran-restoran yang aircon. Takkan pergi asik maju, apa barang pergi asik maju kan. Mesti pergi tempat-tempat yang sedap ni kan. Itu senario dia kan. Sebab apa tadi tu, menuntut ilmu sebab nak memenuhi syahwat. Jadi proses menuntut ilmu ni kena terus tuan-tuan. Terus. Kalau tuan-tuan ada anak-anak yang masih belajar dan tuan-tuan ada duit lagi kan, katalah duit tu bukan isu besar sangat, beri dorongan untuk mereka belajar lagi, buat master ke, ataupun ambil kursus-kursus profesional, bidang-bidang profesional ni, yang ada terkait dengan pendidikan dia contohnya. Tuan-tuan ada wang apa, ada duit sikit, tak apa, laburkan untuk pendidikan, supaya mereka ni benar-benar dapat menyumbang kepada masyarakat, menjadi orang-orang betul-betul ilmu. Sebab ilmu ni ada tahapan dia tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang belajar peringkat sekolah menengah, kesedarannya tak ada, banyak main kan, zaman sekolah tu banyak main kan, mak ayah ni pun jenuh suruh belajar kan. Jadi banyak main. Jadi lepas keluar SPM baru dia sedar, aku banyak main, dapat tempat masuk belajar diploma mana-mana, masa tu dia semangat, masa tu dia rasa, aku dulu cuai, kali ni aku nak betul-betul. Bukan dia tak cerdik, sebab dia malas atau banyak main kan, alpa kan. Jadi diploma tu baru dia semangat belajar kan. Baru dia semangat belajar, baru dia okey, dia nak sambung belajar lagi. Itu. Jadi setiap orang tu lain-lain. So ada kawan saya tu pensyarah di UPM, dia cerita kan, dia diploma dulu UPM. Diploma tu sampai pensyarah dia telefon suruh datang habiskan kursus. Diploma, pensyarah dia telefon, main sini kan, datanglah sini, awak tinggal 2 kursus je, tinggal 1 kursus je awak selesaikan, nanti awak boleh grade diploma. Pensyarah merayu datang, suruh datang belajar, dia pun datanglah ambil diploma. Lepas habis diploma, sambung pula degree. Habis degree, sambung pula master. Habis master, UPM hantar pula, suruh pergi belajar PhD. Sponsor pula, dapatlah beasiswa kan, buat PhD dekat UK kan. Alhamdulillah, balik ada jadi pensyarah. Bukan asal pandai pun. Kan, kalau fikir tengok profesor-profesor kat universiti tu, cuba tengok latar belakang pendidikan ni, bukannya best student pun. Profesor Awang Haq Saleh yang dah meninggal, pakar pendidikan, dia ambil SPM pun saya ingat 9 kali SPM. 9 kali SPM. Ya Allah. Kan? 9 kali. Macam mana tu kita nak fikir? Tapi akhirnya profesor ni. Lepas tu kalau tengok orang-orang yang jadi, ialah profesor-profesor ni bukan sebab dia pandai, tapi sebab dia tak berhenti mencuba, tak berhenti belajar. Tak berhenti belajar lagi. Sebab kata, aku ni tak pandai dulu kat sekolah, belajar lagi. Tapi aku dulu tak pandai, belajar lagi kan. Jarang, bukan jarang lah, pelajar-pelajar yang memang dah top student dekat sekolah, kan, bila dia dapat masuk universiti yang hebat, contohnya dia dapat scholarship kan, ataupun universiti yang dia target nak masuk, dia dah target dah, dia nak masuk universiti ni, nak ambil bidang ni. Jarang mereka ni sambung belajar, jarang. Ada bukan tak ada, ada tapi jarang lah. Sebab apa? Dia dah set dalam otak dia, dia dah ada satu target kan, dia dah letak target, okey ini. Sebab kat sekolah pun cikgu dah bagi motivasi kan, kamu kena ni, nanti dapat universiti ni, nanti kamu ni. Jadi bila kejayaan tu telah didefinisikan oleh otak dia, inilah satu kejayaan. Jadi bila dia nak pergi ke next step, dia tak nampak dah, sebab pada dia, okey aku dah sampai target aku kan. Jadi jarang kita jumpa student-student yang cemerlang, yang kata 9A lah, 10A lah kan. Bila dia dapat top universiti kan, kebetulan pula kadang yang dapat scholarship tu kan, dapat beasiswa, kadang-kadang yang industri tu suruh balik bekerja dengan dia.
Bila dah kerja, dah tak ada lah. Nak sambung ke apa ke. Okey. Jadi proses menuntut ilmu tu kena diteruskan. Sebab banyak benda nak dibetulkan pada diri manusia ni. Jadi hanya ilmu tu saja yang boleh membetulkan diri dia. Apa lagi pesan Imam Syafi'i? Keredaan manusia adalah suatu tuntutan yang tidak terhingga baik. Aku berkata sedemikian adalah semata-mata untuk memberi nasihat. Bukanlah terselamat manusia daripada suatu jalan, maka hendaklah engkau melakukan apa yang berguna pada diri engkau. Jangankanlah perkara itu terlebih dahulu. Jalankanlah perkara itu terlebih dahulu dan tinggalkan manusia dengan keadaannya. Ini orang yang hidup untuk nak puaskan hati manusia. Nak puaskan hati orang. Memang betul lah, kalau kita nak penuhi tuntutan manusia ni memang okey lah. Tapi sampai bila kita boleh nak puaskan hati orang? Sebab manusia ni tak pernah puas. Jadi kita ni teruskan dengan apa yang kita buat dan tinggalkan manusia dengan keadaannya. Jadi jangan hidup ikut orang, apa orang dah kita buat. Dalam hadis kata Nabi kata apa? La takunu imman. Janganlah kamu jadi orang yang ikut-ikut orang. Kalau orang ke kanan, aku ke kanan. Kalau orang ke kiri, aku ke kiri. Nabi kata, tetapi jadilah orang yang ada pendirian. Jadi orang yang ada pendirian, bukan mesti ikut. Sebab bila ikut kebanyakan orang, belum tentu betul. Belum tentu tepat. Belum tentu tepat. Jadi kita ada, bila nak menilai, mestilah kena ada ilmu kan. Barulah kita boleh menilai. Yang keempat tuan-tuan, siapa yang benar dalam persaudaraan dengan sahabatnya akan ditutup kekurangan dan diampun kehinaannya. Ini adab dalam bersahabat. Benar dalam bersahabat, maknanya bersahabat itu bukan atas kepentingan duniawi, bukan atas maslahat duniawi. Aku berkawan dengan dia sebab dia ni kaya, sebab dia ni dia ni keturunannya, dia ni anak orang sekian-sekian, dia ni macam-macam lah kan, sebab keturunannya ke, sebab apa ke. Tak, kita bersahabat ni sebab kan, kerana persahabatan tu, silaturahim demi persahabatan. Jadi saling menutup aib saudaranya, bukan mendedahkan aib saudaranya, menutup aib saudaranya. Saling menasihati, kawan, berkawan, saling menasihati. Ada kawan macam tu, bila kita lupa, dia ingatkan. Bila dia lupa, kita ingatkan. Sebab tu memilih kawan ini benda yang paling penting. Antara sebab kita ialah terutama anak-anak lah kan. Remaja-remaja dia suka berkawan. Jadi macam manakah anak-anak remaja ni memilih kawan-kawan dia? Sebab tu orang dia kata apa, kalau kita nak kenal anak kita, kita tengok kawan-kawan dia siapa. Sebab anak-anak ni kadang-kadang ada macam-macam karakter kan. Dia ada kadang-kadang dua karakter. Dalam rumah lain, dekat luar lain. Dalam rumah mungkin dia takut ayah dia kan, sebab dah disiplin kat rumah. Tapi dekat luar rumah, bila kat sekolah dengan kawan-kawan, dia jadi orang lain, tak sama macam kat rumah. Jadi mak bapak tak tahu, bila dapat report, saya rasa cikgu salah orang ni, betul ke anak saya buat macam ni kan. Contohlah kan. Jadi kadang-kadang kita tak tahu anak kita tu macam mana. Jadi bila kita nak kenal anak kita, tengoklah kawan-kawan anak kita macam mana. Tengok kawan-kawan, jemput nanti dia kata, ni kata ayah ni, ibu nak buat jamuan makan-makan hujung minggu ni untuk kawan-kawan. Panggil kawan-kawan datang. Bila kawan-kawan dia datang, kita tengoklah macam mana dia sembang, macam mana gaya kawan-kawan dia kan. Jadi kita tengok kawan-kawan dia, kita tahulah anak kita ni pun lebih kurang macam tu lah. Sebab manusia akan cari orang yang ngam, kata orang ada boleh masuk, kata orang, dengan ini aku boleh masuk, dengan ini aku boleh menyembang. Ada kawan yang kita setakat kenalan lah, tanya khabar tu dah. Tapi ada orang kita boleh sharing,
masalah-masalah kan, atau benda-benda yang peribadi pun kita boleh sharing dengan orang macam ni. Itu dah jadi kawan rapat lah kan. Jadi kita nak kenal anak kita, kita kenal lah kawan kepada anak kita. Masa tu kita akan tahulah, okey. Jadi ada benda-benda yang kita tak ada maklumat, langsung nak dapat dia sebab karakter dia tu kat rumah kita tak nampak macam tu. Tapi bila kita panggil kawan-kawan dia, tingkah laku kawan-kawan dia tu, kita boleh nampak, okey, apa bahasa yang digunakan bila bercakap, macam mana mereka bergurau. Itulah yang kita boleh nilai nanti, oh anak kita ni pun lebih kurang macam ni lah kan. Yang baik, kalau dapat yang baik semua, alhamdulillah. Kalau dapat yang macam tu, yelah, remaja mestilah ada nakal-nakal dia kan. Jadi maknanya kita kena beri perhatian, kena selalu nasihat dan sebagainya. Okey, kita berhenti sebentar untuk azan isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
bersambung sikit lagi tuan-tuan dan puan sekalian ya. Okey, yang kelima apa pesanan beliau? Sesiapa yang hendak kepada dunia maka hendaklah dia mencari ilmu, dan sesiapa yang berkehendak kepada akhirat juga hendaklah dia mencari ilmu. Dua-dua tuan-tuan dan puan sekalian. Kita nak dunia kena ada ilmu. Dunia takkan dapat tanpa ada ilmu. Yalah, apa sajalah kita nak dunia ni apa? Nak kerja kena ada ilmu, nak berniaga kena ada ilmu. Apa saja yang kita nak kat dunia ni, semuanya berhajat kepada ilmu pengetahuan. Kita nak akhirat lagi lah, kita kena ada ilmu. Kita nak syurga Allah Ta'ala, maka kita kena cari jalan macam mana kita nak dapat syurga Allah Ta'ala. Tidak ada jalan pintas ke syurga, yang ada jalan lurus ke syurga. Jalan lurus ada kan? Sebab tu kita dalam solat minta kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu tuan-tuan, itulah jalan yang menyampaikan kita kepada Allah SWT. Kalau orang mencari jalan yang bengkok, jalan yang bengkok, walaupun kita nampak pendek, tapi bila diukur, jalan bengkok tu lebih panjang daripada jalan yang lurus tadi. Kalau jalan tu bengkok-bengkok, kita kata, oh ini shortcut kan, sebab nampak pendek, potong begini kan. Tapi bila diukur jalan tu tadi dengan jalan yang lurus, ternyata yang jalan yang bengkok tu lebih panjang. Jadi tidak ada jalan pintas, kena cari ilmu. Macam orang nak kaya tapi masuk skim cepat kaya. Banyaklah kan masuk pelaburan-pelaburan skim cepat kaya. Memanglah sekali dua dapatlah pelaburan dia, masuk kali ketiga dah kena tipu. Sebab apa? Tak ada ilmu. Jadi kita nak dunia, ada ilmu. Nak kaya dunia, kena ada ilmu. Berniaga pun kena ada ilmu. Berniaga saja pandai masak, oh saya pandai masak. Betul, awak pandai masak, tapi marketing awak pandai. Nak promosi, nak tahu orang, nak beritahu orang kita ni ada buka kedai, tempat, location kita cari kat mana, contohnya lah kan. Macam mana servis yang kita tawarkan supaya orang boleh datang, customer service kita macam mana. Tu semua ilmu, tu semua perlu pada ilmu. Bukan setakat kita hanya ada barang saja, tapi kita tahu cara macam mana nak jual barang kita. Jadi dua tu benda yang berbeza, tapi kena ada ilmu. Pokok pangkalnya ilmu lah tuan-tuan. Ini kita kata, oh barat maju. Dia maju bukan kosong-kosong, dia maju. Tapi dia ada ilmu. Dia ada ilmu untuk majukan negara dia. Dia majukan negara dia dengan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi apa semua sebagainya. Itu. Jadi sifirnya ilmu pengetahuan. Yang keenam, seseorang itu tidak akan berjaya dalam menuntut ilmu melainkan ia menuntut semasa dalam kemiskinan. Sesungguhnya aku pernah meminta kertas tetapi aku sukar untuk mendapatkannya. Ya, ilmu ni tuan-tuan, dia takkan dapat pada orang senang maksudnya bukan maksud orang kaya. Tapi kalau waktu belajar, seorang tu mewah waktu belajar. Bila mewah waktu belajar, memang ilmu tu susah nak lekat. Sebab duit ada. Dia kata jangan ada dua benda ni, jangan ada dua benda ni serentak pada orang muda. Jangan ada dua benda ni serentak pada orang muda. Apa jangan ada serentak? Pertama, masa yang lapang yang banyak. Yang kedua, duit yang banyak. Kalau dua ni ada pada orang muda, rosak je, rosak. Masa banyak, duit pula ada, enjoy lah. Apa lagi? Enjoy, sono, enjoy. Duit ada lah. Kita pergi je tengok wayang, pergi sana, jalan sini, apa beli, handphone baru keluar, kita beli kan, baju tak habis sini, tukar apa semua. Duit ada, masa pun ada, rosak habis. Tapi kalau salah satu ada, satu lagi tak ada, okey. Masa ada banyak, duit pula tak ada, duduk je lah diam kat situ. Kau nak pergi mana? Duduk je lah situ. Nak pergi mana? Duit pun tak ada kan. Kau datanglah surau.
best. Duit ada tapi masa tak ada. Masa pun sebab sibuk. Kalau orang muda kan sibuk apa? Belajar. Belajar, pergi kelas, pergi seminar, ada semua kan. Siang belajar, malam ulang kaji apa semua. Jadi duit ada, masa pula tak ada. Tapi jarang lah macam ni. Sebab tu kebanyakan orang berjaya ni, jarang kita jumpa orang berjaya. Awak SPM macam mana awak boleh berjaya? Oh, saya berjaya sebab saya sekali makan, sehari makan 8 kali. Lepas tu saya, rahsia kejayaan saya tu lah. Tak ada. Kita jumpa budak berjaya, best student, oh saya bangun tahajud, saya rajin puasa Isnin Khamis. Yalah mungkin dia orang senang, tapi cara hidup dia tu kita menunjukkan walaupun dia senang, tapi dia sibukkan diri dia dengan ibadat. Dia ada fokus, ada benda dia nak cari dalam hidup dia kan. Dulu ada yang budak perempuan tu yang 18A ke apa, budak perempuan tu rumah pun pondok je, kalau pegang tiang rumah tu kekal pun boleh runtuh. Macam tu, miskin dia. Puasa Isnin Khamis sebab miskin, keluarga tak ada duit kan. Tapi dia siapa nak fikir belajar. Akhirnya percemalah dapat beasiswa, mana saya ingat apa, Bank Negara ke apa, saja. Ya ada rezeki lah kan. Tapi kebanyakan orang yang berjaya ni kalau kita tengok daripada dulu pun, daripada dulu, terbukti Imam Syafi'i sendiri, daripada dulu sampai sekarang yang berjaya tu kalau kita tengok yang cemerlang betul-betul tu, kita bacalah dia punya sejarah hidup dia. Kita sekarang ada Tan Sri Dr. Daud Bakar, seorang tokoh dalam bidang kewangan Islam kan, ahli majlis pengurusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Macam-macam lah jawatan dia tu, banyak lah nak sebut jawatan dia pun banyak sangat. Tapi saya baca biografi, buku beliau tulis sendiri kan. Macam mana bila kita tengok dia hari ni macam tu, mana kita tak pelik lah. Sebab dulu dia memang susah betul. Macam tu kehidupan dia cerita dalam buku dia, cerita maknanya memang hidup memang susah. Ibu dia kena kahwin, lepas tu ibu dia kena cerai, jadi ibu tunggal. Bila zaman dulu kan, bila ibu tunggal, ada pula orang lelaki lain datang minang, alhamdulillah lah dia elok. Mak dia berniaga kena tipu dengan orang, berniaga kena tipu. Mak dia mengamuk, dia kata, cerita kan, rumah pondok usang apa semua kan. Yelah, dia tengok kemiskinan dia tu, tu jadi orang macam ni, Masya Allah, Allah Ta'ala berilah kan? Jadi orang susah ni kan? Itulah maknanya rahsia kita kata kejayaan tu. Dia motivasi untuk kejayaan tu adalah kemiskinan tu sendiri. Walaupun orang tu orang kaya, jangan senangkan anak dia dengan harta. Kadang-kadang ada ibu bapa dia kata, tak apalah, bagi anak-anak ni senang sikit, dulu zaman kita tak dapat benda tu. Ada juga ibu bapa macam tu. Jadi dia bagilah anak dia semua kesenangan-kesenangan kan? Akhirnya kerana tersilap juga, oh ni silap percaturan, patutnya bukan begini kan. Jadi bila senang tu anak kadang, yelah setiap ibu bapa tahu kan karakter anak masing-masing kan. Jadi itu kena adalah dia punya ilmu parenting apa semua tu dalam memahami psikologi apa dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita kongsikan pada malam ni. Banyak lagi mutiara kata beliau, yang ada 22 mutiara kata. Sebab bila orang alim keluarkan ni, kata mutiara kata ni, memang benda tu kita nampak penting lah. Sebab beliau bercakap daripada ilmu dan pengalaman, pemerhatian beliau, pengalaman beliau. Nah itulah yang dibekalkan, disampaikan kepada kita supaya kita mengambil pelajaran daripada apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita kongsikan pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan itu atas diri saya yang lemah, mohon ampun dan maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa rabbayana shaghira. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa amala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrina insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum.